sekali dia tengok dekat pantulan cermin ada makhluk tak ada kepala tau. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, sebelum ni Pika pernah buat satu video tentang 7 lagu seram di Malaysia dan juga kisah-kisah seram yang berlaku kepada pendengar kepada lagu-lagu tersebut. Jadi pada yang belum lagi menonton video tu, korang boleh klik pada link yang Pika letak dekat description dekat bawah. Okay? Surprisingly, bila Pika tengok dekat komen dekat video Pika yang tu, ramai sangat yang komen dekat Pika dan kebanyakan antara komen tu cakap yang Pika sebenarnya terlupa untuk letak satu video lagi ataupun satu lagi lagu seram Malaysia. Lagu tu ialah lagu ni. Semalam bobo di mana? Okay. So anyway, 7 lagu seram Malaysia Pika dah buat. Jadi apa kata untuk video kali ni kita akan buat lagu seram daripada negara jiran iaitu Indonesia. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Yang pertama, ku katakan dengan indah, Peter Pan. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Okey, lagu ini merupakan lagu kumpulan Peter Pan dalam album mereka yang diberi nama Bintang di Syurga, yang mana ianya dikeluarkan sekitar tahun 2004. Zaman tu, lagu-lagu yang dikeluarkan oleh kumpulan Peter Pan ni memang sangat-sangat famous. Bukan setakat di Indonesia tetapi juga dekat Malaysia tau. Tapi kan, bila satu lagu ni dikeluarkan, iaitu Ku Katakan Dengan Indah, ada satu kisah misteri yang agak viral tau. Katanya, pada minit ke-4.42 hingga minit 4.52, kita dapat dengar cumanya, yang misteri tentang part tu ialah ramai kata kalau kita dengar betul-betul dekat situ kan, kita dapat dengar ada suatu suara lain yang turut menyanyikan lagu tu. Dan mereka kata suara background tu adalah sama seperti suara arwah Niki Ardila yang meninggal dalam satu kemalangan tragis sekitar tahun 1995. Dan kalau untuk pengetahuan korang, bagi yang tak kenal siapa Niki Ardila ni, dia ni memang sangat popular dengan lagu ni. Jadi bila ramai yang dengar lagu Ku Katakan Dengan Indah ni dan bila mereka dengar part suara nyanyian perempuan tu, mereka kata itu adalah suara Niki Ardila. Lagipun lagu Peter Pan yang ni pun dirakam dalam studio yang sama yang mana ia turut merakam lagu Niki Ardila. Selain itu juga, mengikut beberapa sumber, mereka katakan yang lepas sesi rakaman lagu tu, mereka cuba untuk buang tau suara perempuan yang nyanyi bahagian part tu kan. Tapi tak dapat. Bagi pendapat korang, benda ni adalah something yang betul, kebetulan atau ianya sekadar satu gimmick untuk melariskan lagu tersebut. Yang kedua, Lingsir Wangi. Lengser wangi, seliramu tu makin. Ramai yang tak tahu yang sebenarnya lagu ni telah pun lama wujud. Dikatakan yang ia sebenarnya dicipta oleh seorang lelaki yang bernama Sunan Kalijaga ataupun Raden Said pada abad ke-15. Kononnya mereka kata lagu ni dicipta untuk tolak bala ataupun untuk menolak godaan makhluk halus dan juga turut dijadikan sebagai lagu yang dinyanyikan oleh ibu bapa kepada anak mereka supaya anak mereka tidur pada waktu malam. Tapi apa yang seram pasal lagu ni ialah untuk orang zaman sekarang, mereka percaya yang lagu ni sebenarnya bertujuan ataupun mampu memanggil jin dan juga hantu. Sebab apa? Semuanya gara-gara selepas sedikit daripada lirik lagu ni telah pun diubah dan digunakan sebagai soundtrack bagi filem Kuntilanak yang dikeluarkan pada tahun 2006. Malah selain tu juga kan, ramai yang kata lagu ni tak boleh dinyanyikan pada waktu-waktu tertentu tau. Sebab mereka percaya yang selepas mereka nyanyikan lagu ni,
mereka akan didatangi sesuatu. Yang ketiga, Nina Bobo. Okay, first of all, lagu ni tak ada kaitan langsung dengan lagu Bobo di mana. Lagu ni digunakan oleh ibu bapa untuk tidurkan anak mereka. Katanya sebenarnya lagu ini mengisahkan tentang seorang anak gadis kecil berketurunan Belanda yang bernama Helenina. Helenina ni dia jenis budak yang susah nak tidur. Jadi ayah dengan mak dia pun ciptalah satu lagu dengan satu irama ni untuk tidurkan Helenina ni tadi. Tapi malangnya, bila gadis kecil ni berusia 6 tahun, dia telah pun mengidap satu jenis penyakit yang misteri yang menyebabkan kematian. Jadi, selepas dia meninggal dunia, mak dengan ayah dia ni memang sedih sangat-sangat, especially mak dia lah. Jadi disebabkan mak dia ni terlampau rindu dekat anak dia ni, mak dia memang selalu menyanyikan lagu ni pada waktu malam sehinggalah mak dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Dan bila ayah dia ni keseorangan, pernah ada satu malam tu ayah dia ni tidur. Lepas tu ayah dia dikejutkan dan bila ayah dia sedar ada satu makhluk ni yang menyerupai anak dia tu tadi, dan benda tu telah pun menyuruh ayah dia ni untuk menyanyikan lagu tu untuk dia. Dan sejak daripada tu ayah dia akan menyanyikan lagu ni sampailah ayah dia meninggal dunia. Dan selepas daripada tu, cerita ni sebenarnya agak famous sehinggakan ramai yang percaya yang lagu ni sebenarnya digunakan untuk menyeru roh menanti kekasih. Malam sunyi ku sendiri. Okey, dekat sini baik korang mengaku siapa yang pernah dengar lagu ni sampai habis. Sebab lagu ni yang dekat hujung-hujung tu memang scary habis. Sebab korang boleh dengar benda ni. Okey, lagu ni sebenarnya adalah milik kepada Alda Risma yang meninggal dunia pada 12 Disember 2006. Yang katanya sebelum dia meninggal dunia ni, dia patah hati daripada kecurangan kekasih dia. Pihak polis telah pun jumpa mayat beliau dekat satu hotel ni tau. Dan mereka katakan yang dia berkemungkinan meninggal dunia sebab overdose. Tapi yang pelik dan seram tentang lagu ni ialah ada satu laporan yang mengatakan sebenarnya si Alda Risma ni telah pun lama meninggal tau. Mereka kata yang dia ni dah pun meninggal dunia 7 hari daripada sebelum tarikh dia dijumpai. Dan benda tu telah pun menimbulkan satu misteri, iaitu kalau dia ni dah pun lama meninggal, jadi siapa yang rakam lagu ni? Malah ada juga desas-desus yang mengatakan yang pengurus Alda sendiri pun tak tahu datang daripada mana lagu ni, siapa yang tulis lirik, bila masa dia pergi buat recording dan sebagainya. Dan that's why lah orang kata bila kita dengar lagu ni daripada awal sampailah ke akhir, korang akan rasa seram sejuk. Pika pun tak berani sangat tahu nak dengar lagu ni sampai habis. Especially yang bahagian belakang tu lah. Selain tu juga, ramai orang yang mengaku yang mereka selepas dengar lagu ni kan, mereka kena usik, kena gangguan, ataupun paling teruk mereka kena rasuk tau. Kelam Malam. Di kesunyian malam ini. Kelam Malam ni, dia merupakan soundtrack bagi satu filem seram yang bertajuk Pengabdi Setan pada tahun 2017. Korang pernah tengok tak cerita ni? Bila korang dengar lagu tu, dia seakan-akan lagu tahun 1960-an. Tapi sebenarnya lagu tu bukanlah tahun 1960-an. Dia cuma dibuat seakan-akan tahun lagu lama-lama punya untuk membuatkan lagu tu lagi, orang kata, feel seram. Kan biasanya kalau kita dengar lagu lama kan kita rasa macam something seram sejuk gitu kan. Dan selain tu juga, bila korang dengar lagu tu dan kalau korang tengok juga filem Pengabdi Setan tu, memang seram habis lah. Lagi satu berkaitan dengan lagu ni ialah yang menciptakan lagu ni sendiri pun dia kata yang dia dapat rasakan yang lagu ni mempunyai something tau.
ataupun sesuatu yang misteri macam tu. Dan kalau untuk kisah yang pernah viral dekat Malaysia pula, ada artis kita yang bernama Naim Daniel. Dia pernah cover lagu tu tau dekat satu video ni. Dan secara tak sengaja, dia telah pun merakam satu kelibat putih yang berada dekat belakang dia. Adalah dekat YouTube ke. Mungkin korang boleh cari kot video tu. Lati. Okey, lagu ni sebenarnya dinyanyikan oleh Weird Genius dan Sarah Fajira. Dan sebenarnya, kalau kita tengok pada lirik, lagu ni adalah lebih kepada kisah cinta toksik ataupun toxic relationship. Dan bila lagu ni dia keluarkan, ramai pula yang buat Lati Challenge. Yang mana mula-mula kalau kita tengok video kan, mereka akan pakai makeup cantik je, lawa je makeup tu. Sebelum tiba-tiba bila tukar lagu yang ada part bahasa Jawa tu, mereka bertukar daripada makeup cantik tu jadi makeup hodoh gila. Dan antara artis Malaysia yang pernah popularkan video Lati Challenge ni ialah Mawar Rashid. Selepas Lati Challenge ni jadi sangat-sangat trending, ramai orang kongsikan kisah-kisah seram yang turut berlaku dekat diorang masa diorang tengah buat challenge tu tau. Antaranya ialah ada pernah seorang budak daripada ataupun pelajar Aswara ni, dia kata masa dia syuting untuk lagu ni dia kena gangguan tau. Lepas tu kena pula masa tu dia syuting pukul 4 pagi dan dia cakap yang masa part dia kena buat yang hantu semua tu kan, lampu mesti terpadam. Dan lagi satu pula yang ni agak seram juga, di mana ada seorang ni dia kata bila dia tengok video Lati Challenge tu, dia jadi seperti obses ataupun taksub sangat dengan video tu. Jadi dia akan terus tengok sampailah ada sekali tu kan, ni yang seramnya ialah masa dia tengah mandi, sekali dia tengok dekat pantulan cermin ada makhluk tak ada kepala tau dekat belakang dia dalam toilet. Dan lepas tu kan dia rasakan yang badan dia jadi lemah je. Mungkin juga sebab lagu ni kot. Dan untuk pengetahuan korang juga, pejabat mufti pernah jatuhkan hukum haram dan berdosa tau bagi siapa-siapa yang buat challenge ni. Sebab katanya lagu ni menyerupai amalan ataupun ritual dalam pemujaan. Jadi, antara semua lagu-lagu tu tadi, yang mana satu korang rasa bila dengar rasa seram je? Ataupun mungkin korang kata, alah biasalah lagu tu kan, tak ada apa-apa pun, aku selalu je karuk lagu ni dalam toilet, tak ada apa pun. Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di bawah. Apa-apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe. Support Pika Storyteller. Dan itu sahaja video Pika untuk kali ini dan jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.